Saya ingin menyentuh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditanya dalam sehari dua ini. Alhamdulillah, bila berlaku keadaan begini, ramai orang juga mula keluarkan hadis, study hadis, baca hadis untuk mencari apakah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan ini. Cuma sebahagian daripada maksud hadis itu memerlukan kita memahami dalam konteks yang betul. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un." Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan ta'un. Ta'un ialah wabak. Mungkin ketika itu orang tak tahulah ta'un ini wabak jenis macam-macam, tapi apabila tengok wabak yang mana kena orang mati, jatuh sakit dan mati, orang sebut sebagai ta'un lah, sebagai wabak. Dalam hadis dia sebut sebagai ta'un. Okey, dan kita tahu penyakit ta'un ini menyerupai walaupun ada sedikit dari segi jenis virus yang seumpamanya, tetapi kesannya hampir sama dengan apa yang kita lihat. Kata dia, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un." Ini hadis yang sedang disebarkan ini, dan saya ingin mengulas sebahagian daripada makna. Aku tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Nabi menyatakan, "Innahu 'adzabun yab'athuhu Allahu 'ala man yasha." Dia adalah merupakan azab yang Allah Subhanahu wa taala hantar kepada sesiapa sahaja yang dia kendaki. Wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Dan Allah jadikan ta'un itu rahmat kepada orang mukminin. Ini nak kena dihuraikan dengan konteks yang betul supaya kita tak rasa biarlah kita kena ramai-ramai kena ta'un. Kemudian Nabi kata dalam hadis itu, "Laisa min ahadin yaqa'u ta'unu." Tidak ada seorang pun yang berada di tempat di mana berlaku ta'un. Fayamkuthu fi baladihi. Kemudian dia duduk di dalam negerinya. Baladihi ini di tempat dia lah, di negeri dia ataupun kawasan dia. Cumanya dalam riwayat Imam Ahmad dia kata fayamkuthu fi baitihi, ataupun dia duduk di rumahnya. Ini riwayat Imam Ahmad. Riwayat yang saya baca ini adalah riwayat Imam Al-Bukhari. Riwayat Imam Ahmad dia kata fayamkusu fi baiti, duduk di rumahnya. Riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dua kali hadis ini dalam Sahih Al-Bukhari. Imam Ahmad meriwayatkannya sebanyak 3 kali. Pada riwayat yang kali yang ketiga itu, dia telah menyebut bahawasanya perkataan fi baladihi, di negerinya itu, dengan perkataan fi baitihi, di rumahnya. Fayamkusu fi baitihi atau fayamkusu fi baladihi, duduk di negerinya ataupun di rumahnya. Sabiran muhtasiban, dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala ataupun mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu, dalam keadaan dia tahu bahawasanya tidak menimpanya melainkan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah catatkan terhadapnya. Illa kana lahu mithlu ajri syahid, melainkan baginya itu seperti pahala orang yang mati syahid. Walaupun dia tak mati syahid, tapi dengan dia sabar itu dia dapat pahala mati syahid. Kita tahu pahala yang paling besar ialah pahala mati syahid. Hadis ini seperti mana saya sebut, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan perkataan tadi fayamkusu fi baitihi, dia tinggal di rumahnya. Diriwayatkan juga hadis ini oleh Ishaq bin Rahuyah atau Rahawai, diriwayat dalam musnadnya, dan diriwayatkan juga oleh tadi Al-Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra. Hadis ini mungkin bila kita baca kita nampak macam kontradik di sudut kalau kita tidak memahaminya. Di mana Nabi kata rahmat, dalam masa yang sama Nabi kata jangan pergi mana, seakan-akan supaya kita tidak keluar daripada kawasan itu.
Kerana bila kita pergi kawasan lain, mungkin orang lain juga akan kena. Kalau kita fikir, tak apalah orang lain kena, kerana bila orang lain kena, kalau dia mukmin, ia merupakan rahmat. Tentu bukan maksud Nabi SAW sedemikian rupa. Kalau kita lihat kepada ulama-ulama hadis yang lepas, apabila mereka nak syarahkan hadis ni, mereka tertumpu kepada soal apabila satu orang duduk dalam satu negeri itu kena wabak, kemungkinan dia juga kena tapi dia belum kena lagi, dia duduklah dalam rumah dia, kemungkinan selepas itu dia kena, dia redalah dengan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memfokuskan tentang konsep ataupun makna keredaan, reda terhadap apa yang Allah takdirkan dalam keadaan demikian. Tetapi kita tahu apabila ilmu perubatan itu berkembang, maka kita dapat mengetahui bahawasanya maksud Nabi SAW itu lebih daripada sekadar untuk reda terhadap ujian Allah Subhanahu Wa Taala semata. Nabi SAW kata, apabila taun berlaku pada suatu tempat, orang di tempat itu duduklah di rumahnya. Dia mungkin belum kena taun, tapi Nabi kata duduk di tempatnya. Maksudnya kena baca macam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang selalu kita baca, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Bila berlaku di suatu tempat sedangkan kamu berada di situ, kamu jangan keluar daripadanya. Mengapa Nabi SAW tidak bagi satu orang tu, tak bagi keluar? Bahkan dalam hadis ni Nabi kata duduk di rumah, jangan keluar, dapat sahabat, dapat pahala macam mati syahid. Oh, itu pahala besar. Maksudnya ialah kerana bila kita hari ini, kita juga mungkin tak banyak ilmu seperti ahli perubatan. Tapi dengan musim ini, banyak maklumat pada zaman media sosial, manusia mengumpulkan berbagai maklumat tentang wabak ni, kita mempunyai pengetahuan yang lebih baik tentang kenapa hal ini. Kerana apabila berlaku di sesuatu tempat taun, walaupun kita belum kena taun, kerana berlaku suatu tempat ada beberapa keadaan. Pertama, orang yang kena taun dah, ataupun orang yang kena wabak, seperti wabak coronavirus ni, kalau dia kena, dia pergi ke tempat lain, orang lain akan kena. Kedua, kalau dia tak kena, dia mungkin mempunyai kontak atau berhubungan dengan orang-orang yang kena, kerana dia berada di negeri tersebut. Dalam konteks kita ini, di tempat tersebut, macam kita lihat apa yang berlaku pada jamaah tabligh, kerana mungkin asalnya dia tak kena, tapi dia telah berhubung dengan orang yang kena, akhirnya dia kena. Satu lagi, mungkin dia berhubung dengan orang kena, mungkin kerana antibody-nya kuat, dia tak kena, tapi dia boleh menjadi pembawa virus itu kepada orang lain. Bila dia pergi ke tempat lain, dia sihat, tapi orang lain akan terkena disebabkan dia pembawa virus berkenaan. Sebab itu kita lihat usaha yang dibuat oleh kerajaan-kerajaan dalam seluruh dunia ini ialah cuba memutuskan rangkaian itu, rangkaian penularan virus itu. Dan Nabi SAW kata fayamkuthu fi baladih, duduk di tempatnya. Dalam riwayat Ahmad tadi, Imam Ahmad tadi, fayamkuthu fi baiti, duduk di rumahnya. Tak kiralah awak kena tak kena, kerana awak mungkin boleh menjadi pembawanya, ataupun awak di peringkat awal tak nampak lagi awak kena. Ulama-ulama hadis dahulu mereka kata kalau dia tak kena, dia boleh pergi ke negeri lain. Walaupun ada hadis ni, kerana hadis ni khusus untuk orang yang kena, sebahagian mereka menyebutnya. Tapi eloknya dia sabar di situ, kata mereka. Tapi bila kita tahu, kita baca, lihat perkembangan perubatan, ilmu perubatan, akhirnya kita tahu bukan itu maksudnya. Maksudnya ialah, walaupun awak tak kena, kalau awak pergi ke negeri tempat lain, awak telah ada konteks dengan orang yang telah kena, awak mungkin menyebarkan wabak itu ke tempat yang lain. Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Dan dengan itu kita akan lihat, inilah i'jaz, ini adalah miracle,
di dalam hadis-hadis Nabi SAW yang mungkin sebahagian orang dahulu kerana disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan mereka tidak mencapai keseluruhan maksud daripada hadis itu. Tetapi apabila ilmu berkembang, manusia mengetahui, inilah rahsia di sebalik arahan Nabi SAW. Maka Nabi SAW kata duduk di rumah. Macam kita sekarang duduk di rumah. Bila kerajaan kata duduk di rumah, kerana dia tak mau supaya tersebar pada kita. Kalau tersebar pada kita, kita seorang tak apa, nanti kita bergaul dengan anak isteri kita, kena anak isteri kita, anak isteri kita bergaul pula dengan orang lain, kena dan kena, rangkaian itu tidak akan terputus dan manusia akan musnah, masyarakat akan musnah, seperti mana yang berlaku di Itali dan seumpama dengannya. Sedang penonton yang dirahmati Allah, bila kita lihat hadis yang seperti ini, kita tahu ini adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabiran, Nabi kata duduk dengan keadaan sabar di rumah. Muhtasiban, harapkan pahala daripada Allah. Sebahagian surah mengatakan harapkan kesembuhan daripada Allah. Kemudian Nabi kata, ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu. Naklah dia tahu tidak akan menimpanya melainkan apa yang Allah tetapkan untuknya. Sedang penonton yang dirahmati Allah, bila dia duduk di rumah dia ataupun di negeri dia, dia tak keluar, katakanlah dia belum kena, kalau dia lari, kata dia memang belum kena, dia lari, kemungkinan dia tak kena, tapi kemungkinan dia sudah kena, dia bawa kepada orang lain. Demi untuk menjaga supaya penyakit itu tak tersebar, dia telah mengorbankan dirinya yang belum pasti kena ataupun tidak. Zaman dahulu tidak ada saringan untuk tahu dia adalah positif ataupun negatif daripada wabak ni. Zaman dahulu tak ada. Jadi dia tak pergi ke mana-mana, walaupun kalau dia lari, nampaknya mungkin dia dapat selamat daripada kesan kawasan yang diserang taun ataupun diserang wabak. Tapi dia duduk di situ, sabar. Tujuannya apa? Nabi tak sebut tujuannya, tapi akhirnya kita tahu, supaya ia tak tersebar pada orang lain. Sebab itu Nabi SAW kata dapat pahala mati syahid, kerana orang yang syahid tu berjuang untuk menyelamatkan orang lain. Tapi bila duduk di rumah, akal kita akan fikir, kalau aku lari, mungkin aku keluar, mungkin selamat. Pada zaman dulu, kenapa aku duduk di sini, dah penduduk sini dok kan? Hadis Nabi suruh duduk pula. Kerana bila duduk dalam keadaan demikian, dia kena doa kepada Allah. Dia kena tahu bahawa kalau Allah mahu, dia tak kena, walaupun dia duduk dalam kawasan wabak. Kerana manusia ini di samping usaha dia, hendaklah dia bergantung pada Allah. Bergantung pada Allah saja tanpa usaha tak boleh, kena gabung dua-dua. Tapi apabila keadaan yang berlaku pada seorang yang duduk dalam kawasan wabak, dia bagaikan tak adalah, kerana dia tak boleh keluar. Zaman itu tak adalah proses saringan, proses-proses ini semua. Maka dia duduk di tempat dia, seakan-akan yang tinggal untuk dia hanyalah tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan itu, dia hendaklah meyakini, walaupun sudah hilang ikhtiarnya kerana dia duduk dalam kawasan wabak, tapi jika Allah Subhanahu wa ta'ala mengkehendaki, wabak itu tidak akan kena kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi SAW, akan baginya itu pahala orang mati syahid. Sidang penonton yang dirahmati Allah, maka dengan itu kita faham hadis Nabi SAW ini. Dan hadis ini disebarkan, orang tanya adakah kena duduk di rumah, itu termasuk duduk di rumah tu dalam keadaan kita sabar, kerana nak mengelakkan bukan soal diri kita saja, fikir kerana supaya tak tersebar pada orang lain. Maka mudah-mudahan Allah bagikan pahala kita syahid itu, jika kita benar-benar melakukannya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Manusia Muslim ni dia tak hidup untuk dirinya saja, dia hidup untuk dirinya. Hablum minallah wa hablum minan nas, hubungan dengan Allah dan hubungan manusia untuk kemanusiaan. Dia sabar, tak payahlah keluar, walaupun kadang-kadang saya tahu ada orang rumahnya tidaklah begitu luas,
boring duduk di rumah lama-lama, membosankan. Kadang-kadang keadaan dalam rumah juga bukanlah begitu selesa. Tetapi demi kemanusiaan bersama, demi untuk menyelamatkan kepentingan awam, maka kita lakukanlah tugas-tugas yang seperti ini yang telah diperintahkan oleh kita, kepada kita.